Baik pelajar, minggu lepas kita sudah masuk subtopik yang kedua ya, iaitu 1.2 operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Okey, apakah itu operasi asas aritmetik? Minggu lepas saya sudah terangkannya, iaitu operasi yang paling asas, tambah, tolak, darab, bahagi. Okey, minggu lepas kita dah belajar bagaimana nak buat penambahan dengan penolakan integer. Okey, so kita ada guna cara garis nombor, kita boleh guna cara kotak, kita boleh guna cara hutang bayar. Okay, tapi untuk hari ini, mari kita tengok standard pembelajaran hari ini ya. Maksudnya apa yang kita nak capai untuk hari ini. Okay, iaitu hari ini kita akan belajar mendarab dan membahagi integer dengan menggunakan pelbagai kaedah. Seterusnya, membuat generalisasi tentang pendarapan dan pembahagian integer. Okay, secara ringkasnya hari ini kita nak belajar bagaimana nak buat pendarapan dengan pembahagian untuk integer. Baik, pelajar yang ada buku teks boleh buka muka surat 9 sebagai rujukan ya. Okay, jom kita telitikan kedua-dua jadual yang ada pada muka surat 9. Okay, kita boleh nampak jadual yang pertama ini menunjukkan pendarapan di antara dua tanda. Okay, manakala untuk jadual yang kedua kita boleh nampak ini menunjukkan pembahagian di antara dua tanda. Okey, jom kita tengok satu-satu. Okey, untuk jadual yang pertama dulu. Kita nampak di sini dia ada pendarapan di antara dua tanda yang sama dan dia ada juga pendarapan di antara dua tanda yang berlainan. Okey, jom kita highlight untuk pendarapan tanda yang sama dulu. Kalau kita nampak positif darab dengan positif dan negatif darab dengan negatif. Okey, kedua-dua pendarapan ini adalah bagi dua tanda yang sama. So, untuk pendarapan dua tanda yang sama kita akan dapat positif. Manakala untuk pendarapan bagi dua simbol yang berlainan kita akan dapat negatif. Okay, sama juga untuk jadual yang kedua ini, untuk pembahagian di antara dua tanda. Di sini kita pun boleh nampak bahawa ada dua tanda, apabila dua tanda yang sama ya, mereka membuat pembahagian, kita akan dapat positif. Manakala pembahagian di antara dua tanda yang berlainan, kita akan dapat negatif. Okay, maka kita boleh buat kesimpulannya bahawa hasil darab atau hasil bahagi bagi dua integer yang sama tanda, kita akan dapat integer yang bersifat positif. Okey, manakala hasil darab ataupun hasil bahagi dua integer yang berlainan tanda, kita akan dapat integer yang bersifat negatif. Mungkin kamu akan rasa, cikgu, ni macam saya pernah belajar je. Ya, minggu lepas kita ada belajar sesuatu yang mirip dengan yang ini. Ingat lagi tak yang minggu lepas kita belajar tentang ni? Contoh ya, kita perlu buat penambahan ataupun penolakan di antara dua integer. So, untuk yang ini kalau kita nampak ada dua simbol yang bersebelahan, kita perlu jadikan mereka satu. Okay, so untuk soalan ini, positif bersebelahan dengan negatif, kita akan jadikan dia sebagai negatif. So, jawapannya negatif 3. Okay, so untuk yang minggu lepas, kita buat sikit revisi. Minggu lepas saya dah ajar, apabila kita nampak dua simbol yang bersebelahan, kalau dua simbol itu sama, kita akan jadikan mereka positif. Kalau dua simbol itu adalah berlainan, yang bersebelahan, kita akan jadikan mereka negatif. So, konsep ini sebenarnya sama macam apa yang kita nak belajar hari ini. Iaitu kalau kita nampak dua integer yang sama tandanya, kita akan dapat integer yang bersifat positif.
Manakala kalau kita nampak dua integer yang berlainan tandanya, okey, so kita akan dapat integer yang bersifat negatif. Okey, senang ya? Saya rasa sangat senang untuk korang faham. Jom kita tengok contoh yang contoh yang dalam buku teks ya, contoh 6 dalam muka surat 10. Okey, ini dia. Nilaikan setiap yang berikut. Okey, saya tahu untuk bab ini pembahagian dengan penderapan kita boleh guna pelbagai kaedah. Kaedah yang paling senang, tekan kalkulator anda. Tapi saya tak nak korang terus guna kalkulator. Saya nak ajar korang macam mana kita nak menjawab soalan ini ya. Okey, tanpa gunakan kalkulator, jom kita buat sama-sama untuk soalan A. Untuk soalan A, kita nampak di sini ada pendarapan dua integer yang negatif. Okay, so ingat kalau pendarapan dua integer yang negatif, kalau dua integer yang sama tanda. Ini dia. Okey, jawapan kita akan dalam bentuk positif. Okey, sama juga. So untuk senang cerita, kalau kita nampak ada dua nombor yang pendarapan tu, kita akan darab simbol dengan simbol, iaitu tanda darab dengan tanda. Negatif darab dengan negatif. Negatif ini 5 punya. Dan negatif yang kedua ini adalah 4 punya. So, yang untuk simbol kita akan darab dengan simbol ataupun tanda kita akan darab dengan tanda. Lepas tu, nombor kita darab dengan nombor. So, tanda darab dengan tanda. Nenek kita akan dapat 4. 5 darab 4 kita akan dapat 20. Itu sahaja. Bagi sesiapa yang masih belum dapat, jom kita try B. Negatif 6 darab 4. Okay, cikgu, 4 ini tak ada pun tanda kat depan. So, kalau tak ada tu maksudnya dia adalah 4. So, senang. Kita tanda darab dengan tanda dulu. Untuk 6 kita ada negatif. Untuk 4 kita ada positif. Okay, so yang belakang adalah nombor darab nombor. So, ingat setiap kali nampak pendarapan ataupun pembahagian integer, tanda bahagi ataupun darab dengan tanda. Nombor bahagi ataupun darab dengan nombor. Okey, so senang cerita. Negatif darab positif, nepo. Yang tak sama kita akan dapat ne. 6 darab 4 kita akan dapat 24. Okey, senang kan? Okey, bagi sesiapa yang masih tidak dapat, tidak apa. Okey, nanti saya akan bagi lagi banyak contoh ya. Mari kita tengok C dulu. Ini bahagi pula. Bahagi dengan darab sama ya. Maksud saya untuk tanda. Kalau sifat dia untuk tanda. 6 tak ada tanda. So maksudnya dia tanda positif. Jangan lupa. Okey, so sama juga macam tadi. Saya darabkan tanda dulu. 6 adalah positif. Okey, bukan darab ini pembahagian. So bahagi dengan negatif. Okey, so 6 bahagi 2. Okey, so senang sahaja. Positif bahagi negatif. Pone yang berlainan kita akan dapat negatif. 6 bahagi 2 kita akan dapat 3. Itu sahaja. Okey. Bagi sesiapa yang masih tidak faham, tidak apa. Jom kita tengok soalan D. Negatif 12 bahagi negatif 2. Okey, sama macam tadi. Kita tanda bahagi dengan tanda. Nombor bahagi dengan nombor. Okey, so nenek kita dapat 4. 12 bahagi 2 kita dapat 6. Itu sahaja. Okey, so ini adalah contoh 6 yang dalam buku teks. Okey, bagi sesiapa yang masih tidak faham, jom kita tengok lagi banyak sikit contoh. Kita tengok E pula. Katakan 28 bahagi negatif 7. Okey, so untuk yang ini 28 cikgu tak ada simbol. Tak ada tanda. So maksudnya 28 ini adalah positif. So seperti biasa, tanda bahagi dengan tanda. Lepas tu nombor bahagi dengan nombor. So tanda yang berlainan kita akan dapat negatif. 28 bahagi 7 kita dapat 4. Itu sahaja. Okay, bagi sesiapa yang masih tidak faham, tidak apa. Saya akan bagi lagi contoh. Katakan negatif 3 darab negatif 5. Okay, so ingat apa yang Cikgu Chan Meli kata. Tanda bermain dengan tanda. Nombor bermain dengan nombor. So di sini kita ada pendarapan di antara
negatif dengan negatif dulu. Negatif darab negatif. Okey, lepas tu kita ada 3 darab 5. So, di sini kita akan dapat positif 15. Senang kan? Okey, bagi siapa yang masih tidak faham, don't worry, saya bagi lagi 2 contoh. Kita ada okey, so negatif 48 bahagi 6. So 48 punya tanda adalah negatif. 6 punya tanda, cikgu, 6 tak ada tanda. So kalau tak ada tanda tu sebenarnya dia tanda positif. Okey, so negatif bahagi positif. Lepas tu 48 bahagi 6. So ne bahagi po yang berlainan kita akan dapat ne. 48 bahagi 6 kita dapat 8. Itu sahaja. Kita tengok satu soalan lagi. Katakan 3 darab negatif 4. Okay, sama juga macam tadi. 3 ini tak ada tanda, maksudnya tanda dia positif. So, positif darab negatif 3 darab 4. So, pone yang berlainan kita dapat negatif. 3 darab 4 kita dapat 12. Itu sahaja. Okay, so saya harap setelah saya terangkan beberapa contoh ini, kamu akan lebih faham ya. Okay, itu saya nak korang cuba menjawab latih diri 1.2b pada muka surat 10 dalam buku teks korang ya. Saya nak korang semua buat soalan ini mengikut cara yang cikgu tunjuk di atas. Saya tak nak terus tekan kalkulator terus dapat jawapan. Bagi siapa yang pandai yang pandai sifir, dia tengok dah terus boleh dapat jawapan tu, pun saya nak dia buat ikut cara saya ni. Okey, sebab saya nak semua mahir dulu. Pastikan korang mahir, barulah korang guna kalkulator. Sebab kalau pada mulanya korang dah terus guna kalkulator, saya confirm otak korang memang dah karat nanti. Korang tak akan nak ambil tahu macam mana kenapa boleh dapat positif, kenapa kadang-kadang jawapannya negatif. Okay, so boleh ya. So untuk A sampai H, guna cara yang cikgu ajar. Saya rasa tak ada masalah ya. Baik pelajar, kita sudah pandai membuat penambahan, penolakan, pendarapan dengan pembahagian integer. Sekarang mari kita belajar pula bagaimana kita nak buat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi. Okay, apakah maksud gabungan operasi? Okay, untuk soalan yang dalam latih diri 1.2a dengan 1.2b, okey, kita hanya buat satu operasi sahaja. Contoh, kalau soalan tu tambah 2 tambah negatif 5. So, kita memang buat tambah je soalannya. Okey, kalau soalan tu mendarab, okey, pendarapan 4 darab negatif 3, kita akan terus dapat jawapan negatif 12. Kita buat darab je. Okey, tetapi kalau gabungan operasi, maksudnya soalan itu ada lebih daripada satu operasi. Contoh, kita ada tambah dan juga kita ada darab. Okay, so untuk soalan ini kita ada 2 operasi, iaitu tambah dengan darab. So ini kita namakan sebagai gabungan operasi. Okay, so untuk gabungan operasi, dia boleh ada lebih daripada satu operasi, boleh ada 2 operasi, 3 operasi, 4 operasi. Okay, dan seterusnya. Okay, so untuk gabungan operasi ini, bagaimana kita nak selesaikan soalan? Kita perlu buat tambah dulu? Ataupun kita perlu buat darab dulu? Semua ini awak sebenarnya pernah belajar waktu awak sekolah rendah. Okay, kita nak jawab soalan gabungan operasi, wajib ikut tertib operasi. Okay, so dan ini juga adalah standard pembelajaran kita pada hari ini, iaitu kita perlu belajar ataupun kita akan dapat belajar membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi integer mengikut tertib operasi. Okay, so apakah itu tertib operasi? Macam tadi yang saya bagi tahu, kita ataupun awak sebenarnya dah pernah belajar waktu sekolah rendah, iaitu dikenali sebagai BODMAS. Ini saya rasa ramai sudah tahu. Okey, BOD, BODMAS. Oh, ini adalah order Order ni sebenarnya korang dah korang akan belajar nantilah, okey, pada higher level. Okey, sekarang B tu for bracket. Bracket maksudnya kurungan.
Kalau soalan itu ada kurungan, kita kena selesaikan kurungan dulu. Kurungan yang pertama kita kena selesaikan. Selepas itu baru tiba giliran division, bahagi, multiplication, pendarapan, addition, penambahan, subtraction, penolakan. Kalau soalan itu ada kurungan, wajib kita selesaikan dulu. Ini yang pertama. Lepas tu kalau soalan tu ada pembahagian dengan pendarapan, iaitu division dengan multiplication, kita akan selesaikan mana satu yang berada di lebih kiri dulu ataupun mana satu operasi yang berada di depan. Contoh di sini. Katakan di sini 2 darab 3 bahagi 2. Cikgu, dalam BODMAS tu D dulu baru M, iaitu bahagi dulu baru pendarapan. So saya kena buat belakang dulu, betul tak? Salah. Apabila kita nampak ada pembahagian dengan dengan pendarapan, kita akan selesaikan operasi mana yang berada di depan ataupun operasi mana yang berada di paling kiri, iaitu kita akan selesaikan pendarapan dulu. Lepas tu baru pembahagian. So untuk pembahagian dengan pendarapan di sini ni, sebenarnya mereka tak ada kata siapa dulu. Siapa yang berada di kiri ataupun siapa yang berada di paling depan, dia akan diselesaikan dulu. Sama juga untuk tambah dengan tolak. Kalau kita nampak ada soalan yang ada tambah dengan tolak bersama, contoh 2 tolak 3 tambah 4. Cikgu, dalam BODMAS tu A dulu, addition dulu baru subtraction. So maksudnya tambah dulu baru tolak. So saya buat yang belakang dulu ke, tambah dulu ke? Salah. Kalau tambah dengan tolak bersama, tak ada kata siapa dulu. Yang pasti depan punya operasi akan diselesaikan dulu. So kita akan buat tolak dulu. So untuk BODMAS ni senang sahaja. Kita perlu ingat ada tanda kurung, iaitu bracket B, DM iaitu bahagi dengan pendarapan, A dengan S iaitu penambahan dengan penolakan. Dia sebenarnya sama macam yang dalam buku teks korang yang ini. Tanda kurung ini adalah kurungan lah. BODMAS tu punya B bracket lah. Darab atau bahagi, tambah atau tolak. So boleh ya, saya rasa dah sangat jelas ya. Mari kita tengok tips Bestari di sebelah ni. Tanda kurung juga digunakan sebagai tata tanda untuk pendarapan. Apa maksud di sini? Contoh 2 kurungan 3. Sebenarnya maksudnya 2 darab 3. Sama dengan 6. Contoh 4 negatif 4. Saya bagi soal nombor yang berlainan lah. Maksudnya 4 darab negatif 7 sama dengan negatif 28. Negatif 5 2. Maksudnya apa? Maksudnya negatif 5 darab 2. Jawapannya negatif 10. So ini maksudnya tanda kurung ni sebenarnya juga boleh digunakan sebagai tata tanda untuk pendarapan. So kalau korang dah sangat jelas, mari kita tengok contoh yang ada dalam buku teks muka surat 10. Mari kita tengok contoh 6. Contoh 7, minta maaf. Mari kita tengok contoh 7. So jangan lupa BODMAS ya, tertib operasi kita. Mari kita tengok soalan A. Negatif 8 darab negatif 2 tambah 3. Untuk soalan ni kita nampak ini adalah soalan gabungan operasi sebab sini ada operasi darab dengan operasi tambah. So seperti biasa kita kena ikut tertib operasi ni. Yang pertama, kalau ada bracket kita kena selesaikan. So di sini kita dah nampak ada bracket, so kita kena selesaikan bracket dulu. So bagaimana dengan negatif 8 tu? Kalau kita tak nak buat apa-apa pada negatif 8 tu, kita salin balik. Boleh ya? Lepas tu negatif 2 tambah 3.
Kalau saya nak guna konsep hutang bayar, hutang RM2, bayar RM3. So sekarang saya tak hutang, tetapi saya ada duit lebih RM1. Okey, so sekarang negatif 8 darab 1, kita akan dapat negatif 8. Terus selesai soalan ni. Senang kan pelajar? Mari kita tengok soalan B pula. 7 tambah 2 kurungan negatif 3. Di sini ada kurungan. Kurungan maksudnya operasi apa tadi pelajar? Kalau kurungan maksudnya operasi darab. Okey, so untuk soalan ini kita ada dua operasi, iaitu tambah dengan darab. Ini bukan tolak ya. Okey, ini negatif ya. Okey, kalau kita nampak ada kurungan, lepas tu dalam tu ada negatif, ada tanda ni, maksudnya ini negatif, ini bukan tolak. Okey, so di sini kita ada dua operasi. Sekali lagi saya ingatkan ya, di sini kita ada tambah dengan darab. So kalau tambah dengan darab, kita patut buat apa dulu? Kita patut buat darab dulu. Okey, so sekarang kita akan buat yang darab dulu. So yang depan 7 tu kita tak buat apa-apa, kita salin macam biasa. So jangan lupa pendarapan tanda darab dengan tanda, nombor darab dengan nombor. So untuk 2 ini, okey, 2 ni positif, ini tanda dia. Okey, ini adalah tanda dia. Lepas untuk 3 ni negatif, ini adalah tanda dia. So sekarang positif 2 darab negatif 3. Pone, kalau 2 tanda yang tidak sama, kita akan dapat ne. 2 darab 3 kita akan dapat 6. So 7 tolak 6 kita dapat 1. Itu sahaja. Untuk soalan yang ni tak payah buat macam jalan kerja yang leceh tadi ya untuk pendarapan. So buat terus je kita. Okey, boleh ya, tak susah. Okey, mari kita tengok soalan C pula. 4 tolak 12 bahagi negatif 2 tambah negatif 1. Okey, untuk soalan ni kita dah nampak ada dua tanda yang bersebelahan. So nanti jangan lupa jadikan dua tanda yang bersebelahan ni kepada satu tanda ya. Okey, mari kita semak ada berapa operasi untuk soalan ni. Kita nampak ada tolak, ada bahagi nombor negatif, kita ada tambah nombor negatif. So ini bukan tolak ya, sebab ini negatif, ini adalah kepunyaan kepada 2. Okey, so kalau dia dah buat dan kurungan ini bukan untuk yang kurungan bot emas tu sebab kurungan ni dibuat sebab dia ada nombor negatif. Okey, untuk nombor negatif biasanya kita akan buat kurungan. Okey, sama juga untuk yang belakang ni. Okey, negatif 1 ni kenapa ada kurungan? Sebab ada negatif. Okey, kalau kita tak buat kurungan, nampak pelik. Tambah negatif 1, pelik. That's why kita perlu buat kurungan macam ni. Okey, so untuk kurungan ni tak sama dengan kurungan yang dalam bot emas di sini ya. Okey, so sekarang untuk soalan ni kita ada 3 operasi. Okey, sebelum kita nak selesaikan ketiga-tiga operasi tu, first step kita wajib hilangkan kurungan untuk dua simbol yang bersebelahan tu, tanda yang bersebelahan tu. So pone kita akan dapat ne 1. So sekarang akan nampak lebih jelas betul pelajar. Kita nampak ada tolak, ada bahagi dan ada tolak dah. Sekarang dah berubah. Tadi tambah kan? Okey, sekarang dah tolak. Okey, sekarang kita nak buat mana satu dulu? Bahagi ke tolak dulu? Kita perlu buat bahagi dulu. Okey, so nak buat bahagi dulu. Bahagi wajib depan belakang mesti ada nombor untuk bahagikan. Kalau tak, macam mana kita nak bahagi? So negatif 2 yang dibahagi. Okey, yang membahagi adalah 12. Jangan lupa negatif ini kepunyaan 12 punya. So untuk 4 dengan tolak 1 ni kita tak guna, kita salin macam biasa. Ini tolak 1, kita salin macam biasa. Okey, so sekarang kita tengok yang pembahagian ni. So negatif 12 bahagi negatif 2. Negatif bahagi negatif 2 simbol yang sama, kita akan dapat positif. 12 bahagi 2 kita akan dapat 6. Okey, sekarang dah nampak sangat simple dah. Okey, so 4 tambah 6 tolak 1. So kita nak buat mana satu dulu? Tambah dengan tolak. Kalau tambah dengan tolak bersama, kita wajib buat siapa yang berada di depan dulu ataupun berada di paling kiri, iaitu kita akan buat tambah dulu. So 4 tambah 6 berapa? 4 tambah 6 10 tolak 1. So jawapannya 9. Itu sahaja. Tak susah ya?
Okey, mari kita tengok soalan yang terakhir untuk contoh ini. Negatif 12 tambah negatif 12 tambah negatif 16. Lepas tu negatif 22 tolak negatif 24. So sekarang untuk soalan ni kita nampak ada dua simbol bersebelahan. So kita kita jadikan dua simbol bersebelahan tu kepada satu dulu ya. So negatif 12 polnya kita akan dapat negatif 16 per negatif 22 kita akan dapat po 24. Okey, kurungan sudah hilang. Okey, sekarang kita cek ada berapa operasi di sini. Kita ada operasi tolak, kita ada operasi bahagi, garisan ni kan bahagi. Lepas tu kita ada operasi tambah di sini. Okey, ada 3 operasi juga. So, nak selesaikan yang mana satu dulu? Biasanya kalau kita nampak ada bahagi, kita wajib selesaikan yang bahagi dulu, betul tak? Akan tetapi untuk soalan ini saya tak boleh buat bahagi dulu. Kenapa saya tak boleh buat bahagi dulu? Okey, mari kita tengok. Kalau cikgu tulis soalan ni dalam bentuk melintang ya. Ini yang atas, yang pertama. Lepas tu yang ni yang kedua. Korang rasa bentuk melintang untuk yang pertama dengan bentuk melintang untuk yang kedua, yang mana satu adalah sama maksud dengan yang bentuk menegak macam ni, yang tulis dalam bentuk per ini? Satu ataupun dua? Yes, dua yang sama maksud dengan yang dalam soalan ini, yang dalam bentuk per. Sebab apa? Okey, saya ada buat kurungan. Maksudnya saya perlu selesaikan yang dalam kurungan dulu. Yang akhir baru saya boleh buat bahagi. Okey, jangan lupa buat mas, bracket dulu, B dulu, bracket dulu, baru bahagi. Okey, so untuk yang ini kenapa salah? Sebab kalau untuk yang pertama ni, kalau saya tak buat kurungan, maksudnya saya akan buat negatif 16 bahagi negatif 22. Okey, ini dah jadi lain maksud. Sebab kalau saya tak buat kurungan, kalau saya nak tulis dalam bentuk yang per, dia akan jadi macam ni. Maksud dia sudah lari sangat-sangat jauh. Okey, dia dah tak sama dengan yang dalam bentuk per untuk soalan ni. Okey, so yang pertama sudah salah. That's why saya tak boleh buat bahagi dulu. Okey, saya perlu buat yang atas dulu, lepas tu saya perlu buat yang bawah, lepas tu baru saya boleh buat yang terakhir, baru saya boleh buat bahagi. Okey, saya harap korang boleh faham apa yang saya terangkan dekat sini ya. Kalau siapa yang masih tidak faham, tidak apa, kamu boleh PM saya untuk bertanya lagi ya. Okey, so saya perlu buat yang atas dulu, lepas tu baru saya buat yang bawah. Okey, sekarang yang atas. Kita ada negatif 12 tolak 16. Saya guna konsep hutang bayar. Hutang 12, hutang lagi 16. Langsung tak berbayar. So, kesimpulannya hutang ke tak hutang? Yes, hutang. Asyik hutang je, tak pernah bayar. So, hutang dia bertambah ke berkurangan? Bertambah. So, 12 dengan 16 saya patut buat tambah. So, 12 tambah 16 saya dapat 28. So, untuk yang bawah pun sama, guna konsep hutang bayar. Hutang 22, bayar 24. Bayar lebih daripada hutang. So, sekarang saya ada duit lebih. Duit lebih berapa? Duit lebih RM2. Okay, sebab hutang 22, sudah bayar dengan 24. Sekarang duit yang saya ada lebih adalah RM2 ya. Okay, so sekarang kita buat bahagi macam biasa. Okay, so negatif bahagi positif saya akan dapat negatif. 28 bahagi 2 kita dapat 14. Itu sahaja. Senang kan? Okey, so dengan ini saya harap korang boleh dengan merujuk dengan contoh yang saya dah tunjuk di atas ni Okey, menjawab soalan latih diri 1.2c pada muka surat 11 dalam M1 korang juga ya. Okey, so untuk setiap soalan ni ikut cara cikgu dan ikut tertib operasi. Itu paling penting. Buat mas, jangan lupa. Okey, so perlu tak saya tunjuk satu soalan? Okeylah, saya tunjuk soalan F. Okey, so saya tunjuk satu soalan negatif 6 tambah
negatif 8 darab negatif 5 per negatif 27 tolak negatif 38. So, nampak ada dua tanda yang bersebelahan. Jangan lupa terus buang kurungan dia. Okey, dengan jadikan dia satu tanda. Okey, so yang lain kita salin macam biasa. Negatif 6. Okey, po ne kita akan dapat ne, kurungan terus buang, darab negatif 5. Okey, lepas tu per negatif 27, ne kita dapat po, kurungan terus buang. Okey, sekarang dah nampak lebih simple tak adalah macam tadi rumit sangat. Okey, so sekarang kita tengok yang atas. Ingat macam biasa kalau ada per, kita wajib selesaikan yang atas dulu. Lepas tu kita wajib selesaikan yang bawah dulu. Lepas tu baru kita guna jawapan yang di atas bahagi dengan jawapan yang di bawah. Okey, kenapa macam tu tadi saya sudah terangkan di atas ya. Okey, so sekarang kita tengok yang di atas dulu. Kita ada operasi tolak, kita ada operasi darab. So, darab dengan tolak kita patut buat apa dulu? Kita patut buat darab dulu. So, untuk pendaraban kita perlu buat yang ini dulu. Negatif 8 darab negatif 5. So, untuk negatif 6 kita salin. Negatif 8 darab negatif 5. Kita dapat po. 8 darab 5 kita dapat 40. So, per negatif 27 tambah 38. Kita salin dululah. Okay, lepas itu saya guna konsep hutang bayar. Hutang RM6 sahaja tapi bayar lebih, bayar RM40. So masih hutang tak? Confirm tidak hutang. Tetapi saya ada duit lebih RM34. Okay, yang bawah bersama, hutang RM27, bayar RM38. Saya sudah tidak hutang tetapi saya ada duit lebih RM11. So, tulis dalam bentuk nombor bercampur 3, 1/11. Itu je jawapannya. Okey, so boleh ya. Okey, saya dah tunjukkan untuk soalan F. Saya harap korang boleh siapkan soalan A sampai E. Okey, F tu korang salin terus je. Okey, bagi siapa yang tidak faham, awak boleh PM saya. Okey, nanti kamu tanyalah. Okey, dalam PM saya tu. Okey, so saya berharap korang boleh siapkan latihan untuk hari ini ya. Hari ini tarikh 16 hari bulan 2 2021. Ada 2 latihan. Latih diri 1.2b dan 1.2c. Semua ni buat dalam buku M1. Okey, selamat menjawab. Ada apa-apa soalan, tolong PM saya ya.